Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 20 November 2020 bersama saya Hafizah Munirah Mahram. Tumpuan berita. Meskipun dalam jadual kerja rasmi yang ketat, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg sempat meluangkan masa melawat Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Uga Embas yang sedang berehat selepas menjalani pembedahan kecil di Borneo Medical Center BMC Kuching pada Khamis. Sebelum itu, Ketua Menteri telah menghadiri rakaman bagi program Pasca Bajet 2021 di studio TVS. Datuk Ahmad Douglas yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pada Selasa selamat menjalani pembedahan kecil bagi membuka arteri jantung di BMC Kuching dan kini beliau bercuti rehat selama sebulan. Berita berikutnya. Pengambilan balik tanah rakyat bagi tujuan pembangunan adalah tertakluk kepada undang-undang dan bayaran pampasan dilaksanakan selaras dengan Kanun Tanah Negeri KTN Bab 81 dan Perkara 13 Perlembagaan Persekutuan. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Amal Awang Tengah Ali Hassan berkata, kerajaan perlu melaksanakan program pembangunan yang melibatkan tanah rakyat demi menyediakan prasarana dan infrastruktur yang sempurna. Beliau berkata demikian semasa majlis penyampaian surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri bagi kawasan Batang Baloi dan cek pampasan serta penggantian surat hak milik tanah bagi projek Jalan Belaga Menjawah, Umar Sambob dan Empangan Bakun Bypass di Belaga pada Khamis. Pada majlis tersebut, beliau telah menyerahkan cek pampasan berjumlah 1.41 juta ringgit bagi projek jalan masuk ke Umar Sambob Belaga, projek Jalan Bakun Bypass dan projek naik taraf pembinaan Jalan Belaga ke Belaga. Manakala di Miri, satu dialog bersama Persatuan Pemilik-Pemilik Kedai Kopi Miri telah diadakan di Pejabat Residen Bahagian Miri. Menteri Penganggota Sarawak yang juga Menteri Bertanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata, dialog tersebut bertujuan mendengar pandangan dan maklum balas pemilik-pemilik kedai kopi berkenaan penguatkuasaan pematuhan prosedur operasi standard SOP COVID-19 yang diperketatkan semula selepas Miri bertukar status kepada zon kuning. Jelasnya, JPBB Miri telah meminta Majlis Bandaraya Miri MBM untuk memastikan aspek penjarakan fizikal dipatuhi dan dilaksanakan dengan betul. Selepas mempengerusikan dialog bersama persatuan berkenaan pada Khamis, MBM telah memberikan taklimat berhubung garis panduan SOP seperti ditetapkan oleh Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak. Seterusnya, masalah kesesakan pelawat di Hospital Serian dapat dikurangkan selepas siapnya sebuah klinik kesihatan yang masih dalam pembinaan di Jalan Tangga Bypass di daerah berkenaan. Ahli Parlimen Serian yang juga Duta Khas Perdana Menteri ke Asia Timur Datuk Seri Richard Riyot Jaim berkata ia merupakan antara usaha yang dibawa untuk memastikan penduduk setempat mendapat kemudahan kesihatan yang sempurna. Jelasnya beliau turut berpuas hati dengan pelbagai pembangunan di bahagian berkenaan sepanjang menjadi Ahli Parlimen Serian. Projek tersebut adalah di bawah Projek Transformasi Luar Bandar RTP 2019 bagi Parlimen Serian yang berjumlah RM150,000. Dalam majlis berasingan, beliau turut menyempurnakan majlis perasmian projek menaik taraf atap rumah panjang Kampung Kerangan Tekalong. Berikut pula, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu akan menubuhkan sebuah lagi pusat pemindahan sementara PPS sebagai persediaan menghadapi banjir. Presiden Bahagian Bintulu Jack Aman Luad berkata, PPS itu terletak di Balai Raya Kampung Asyakirin yang merupakan kawasan yang sering mengalami banjir. Daerah Bintulu kita ada 11 last year, and then we added another one today, yaitu lewat Balai Raya Asyakirin, Kampung Asyakirin. Dan begitu juga untuk Tatau kita ada 11 dan Sebawang ada 4. Selepas mempengerusikan mesyuarat JPBB Bintulu, beliau menambah pihaknya tidak menolak kemungkinan akan menggunakan sekolah berdekatan sebagai PPS bagi menempatkan penduduk rumah panjang yang terjejas banjir. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi malam. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak di Facebook, Instagram,
Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.